Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kreatif Asianwag CAW Original Series /Islamic. Sebelum kita bermula, saya ingin meminta anda tolong subscribe channel ini, tolong like, tolong tekan tombol lonceng supaya anda tidak terlepas info-info terbaru dari kami, dan share supaya anda dan rakan-rakan anda mendapat info yang terbaik dari channel Kreatif Asianwag. Tamim Ad-Dari merupakan seorang pemuda beragama Nasrani yang telah belayar bersama dengan rakan-rakannya. Beberapa riwayat dan penceritaan menyebutkan bahawa kesemua mereka terdiri daripada 30 orang. Pada awalnya, mereka telah menjadikan bintang sebagai panduan dan kompas. Namun disebabkan oleh lautan yang bergelora, kapal mereka telah dimain-mainkan oleh ombak selama beberapa hari. Menurut riwayat, mengatakan ia berlaku selama 30 hari sebelum mereka dihanyutkan sebuah pulau yang sunyi. Mereka telah turun ke pulau tersebut untuk melihat apa yang ada sambil menunggu keadaan laut reda untuk kembali berlayar. Namun, kedatangan mereka telah ditegur oleh suatu suara yang bertanya, siapa mereka dan tujuan kedatangan mereka. Suara itu merupakan suara binatang yang menggelar dirinya sebagai Ajasasa. Menurut Imam Nawawi dan beberapa pembahas hadis yang lain menyebutkan bahawa jasasa membawa maksud mata-mata atau pemerhati. Tugasnya sebagai mata-mata dan pembawa kabar kepada Dajjal mengenai kejadian-kejadian yang berlaku. Mereka kemudian telah memasuki gua yang ditunjukkan oleh jasasa untuk melihat apa yang berada di dalamnya. Mereka telah melihat seorang lelaki yang telah dirantai. Pada awalnya, mereka tidak mengetahui siapakah dia sehingga akhirnya mereka ditanyakan soalan-soalan oleh lelaki tersebut. Apabila mengetahui siapa sebenarnya lelaki tersebut, Tamim telah kembali ke kampung halamannya dan bertemu baginda SAW untuk memeluk Islam selepas menceritakan perkara tersebut kepadanya. Hal ini ada diceritakan melalui sebuah hadis sahih melalui kitab Al-Fitan berkenaan Tamim Ad-Dari yang telah dihanyutkan oleh ombak sampai ke sebuah pulau sehingga berjumpa dengan Dajjal. Maksud, sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengumpulkan kamu pada hari ini kerana ada pengharapan atau ketakutan, tetapi kerana Tamim Ad-Dari yang dahulunya, seorang Nasrani telah datang untuk memeluk Islam. Dia telah menceritakan kepada aku seperti apa yang telah aku sampaikan kepada kamu mengenai Dajjal. Dia berkata bahawa dia telah mengemudi sebuah perahu bersama 30 orang dari Laksam dan Judzam. Keadaan ombak yang bergelora telah menyebabkan mereka dihanyutkan ke sebuah pulau di laut tersebut. Lalu, mereka telah naik ke pulau itu dan didatangi seekor binatang yang banyak bulunya sehingga mereka tidak dapat membezakan yang mana satu bahagian belakang dan mana satu bahagian depan. Mereka berkata, apakah kamu ini? Dia kemudiannya menjawab, aku adalah Jasasa. Wahai kalian, pergilah kamu kepada orang yang berada di dalam gua kerana dia merindukan berita dari kalian. Tamim Ad-Dari kemudian berkata, kami telah meninggalkan binatang tersebut kerana dia telah menyebut nama setiap orang dari kami dan bimbang jika dia adalah syaitan betina. Dia kemudian menyambung, lalu kami telah berangkat sehingga memasuki gua. Apabila tiba di dalamnya, aku melihat seorang manusia yang pernah kami lihat. Dia telah diikat dengan rantai yang kuat. Kedua tangan lehernya disatukan dari lutut sehingga kedua mata kakinya diikat dengan besi. Kami kemudiannya bertanya, siapakah kamu? Dia terus menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui mengenaiku. Sekarang, ceritakan kepadaku mengenai kurma biasa. Adakah kurmanya masih berbuah? Kami kemudiannya menjawab, ya, masih berbuah. Dia kemudiannya bertanya, satu hari nanti, pohon kurma itu hampir tidak akan berbuah. Ceritakan kepadaku pula mengenai tasik Tabariyah. Adakah ia masih berair? Kami kemudiannya menjawab, ya, tasik tersebut masih banyak airnya. Dia pun menjawab,
Sesungguhnya nanti air tasik itu akan hampir habis dan kering. Ceritakan kepada aku pula mengenai mata air Zulkifar. Adakah ia masih memancarkan airnya? Kami kemudiannya menjawab, ya, mata airnya masih memancarkan air dan penduduknya masih bercucuk tanam di situ. Dia kemudiannya bertanya lagi, terangkan kepadaku mengenai nabi yang buta huruf yang telah diutuskan. Adakah dia sudah ada? Adakah orang-orang Arab sudah memeranginya? Ya, nabi itu telah ada dan dia telah berhijrah dari Mekah menuju ke Yathrib. Orang-orang Arab juga sudah memeranginya. Dia kemudiannya bertanya lagi, bagaimana cara nabi itu melayani mereka? Kami menjawab, baginda telah menudukkan orang-orang Arab terdekatnya sehingga mereka mengikutinya. Dia kemudiannya bertanya, benarkah begitu? Dan kami menjawab, ya. Dia kemudiannya menyambung, adapun adalah lebih elok mereka mentaati. Sesungguhnya aku akan memberitahu kepada kamu mengenai diriku. Aku ini adalah Al-Masih. Aku hampir akan diizinkan keluar, maka aku akan keluar. Lalu aku akan berjalan di muka bumi. Aku tidak melalui sesuatu kampung, melainkan aku tinggal selama 40 malam kecuali di kota Mekah dan Taibah, yaitu Madinah. Kerana kedua-dua kota tersebut diharamkan ke atasku. Setiap kali aku ingin memasuki kedua kota tersebut, aku akan dihalang oleh malaikat yang memegang pedang untuk memenggal kepalaku. Rasulullah SAW pun bersabda sambil memegang tongkatnya di mimbar, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, yaitu kota Madinah. Adakah hal ini telah aku sampaikan kepada kamu? Orang ramai pun menjawab, benar. Baginda SAW pun bersabda lagi, aku berasa takjub mendengar cerita Tamim ini. Sungguh ceritanya sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu, juga mengenai kota Mekah dan Madinah. Sesungguhnya Dajjal itu berada di lautan Syam atau di lautan Yaman, bukan dari arah timur, bukan dari arah timur, bukan dari arah timur. Hadis riwayat Muslim. Begitulah perkongsian kita pada kali ini. Kuatkanlah iman kita, genggamlah agama kita, dan sematkanlah di dalam dada. Semoga kita dapat mengharungi hari esok dengan penuh kekuatan sebagai khalifah di muka bumi Allah ini dan tidak terkeluar dari landasan akidah. Semoga info ini memberi peringatan dan kesedaran akan kedatangan Dajjal pada kita semua dan bersedia menghadapinya dengan penuh iman, insya-Allah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda tidak terlepas video-video terbaru kami. Like video ini jika anda suka dan share banyak-banyak supaya rakan-rakan anda tahu apa yang anda tahu dari channel ini. Semoga bertemu lagi. Salam terima kasih dari saya, Fateh Mokhtar.